Assalamualaikum, salam sejahtera, Sembang EPL episod 11. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Azril. Terima kasih Azril kerana menemani saya yang orang kata dalam keadaan duka orang kata. Baik. Boleh Kita senasib juga dulu. Oh, senasib juga. Biasa dah. Sekarang dah tak senasib kita keluarlah sekejap. Oh, keluar kejap. Okey, minggu ni sebenarnya ni rekod juga kita dah bercerita pasal United ni. Hari tu kita ada cerita pasal pasal United sendiri, pasukan tu sendiri. Tapi kita tak cerita mendalam pasal Ole Gunnar Solskjaer. Siapa pengganti Ole kalau Ole dipecat ataupun kalau Ole meninggalkan Manchester United. Okey, kita tengok sikitlah statistik yang ada kat sini musim ni kat Liga Perdana Inggeris, antara statistik yang agak ngeri lah untuk pasukan Manchester United dalam bahagian pertahanan. Dalam kata-kata tackle, Manchester United di tangga ke-20 dalam 20 pasukan. Maksudnya di tangga yang terakhir. Kita tengok pula menang pertembungan duels di nombor 20 juga. Pemintasan orang kata dalam tak salah aku nombor 18 pun juga agak orang kata agak ke belakang lah. Menang tanduk nombor 18 juga. So kat sini kalau ikut statistik ni pun kau boleh tahu yang pertahanan memang agak lemah lah Manchester United ni. And then pengambilan semula, recoveries nombor 15. Agak hamba lah statistik ni. Ni statistik semasa bertahan di bawah pengurus Ole lah pada musim ni. Tapi aku nak tanya kau lah Aril, dalam beberapa perlawanan ni dah berapa kalah aku pun tak apa ingat dah. Aku tak tengok statistik berapa kalah. Tapi baru-baru ni pun menang lawan Atlanta tapi tewas. Dalam EPL pun dah tewas 3-4 kali lah, lebih kurang. Adakah tiba masanya untuk Ole meninggalkan United kau rasa? Kalau kata sebagai peminat orang kata pasukan luar ni, memanglah kita kalau boleh nak stay lah. Biarlah duka tu lama sikit. Tapi sebagai peminat bola sepak lah, secara kata Manchester United ni macam tak layak lah untuk kita dia berada di kedudukan begitu. So aku rasa it's about time lah. Kau rasa about time untuk Ole lah. Takkan nak kena robek lagi sampai bila lagi kan. Benda tu benda yang tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Home kan. Teruk. Home bagi kena 5 biji. Teruk yang teruk pasal first half. First half tu dah tak ada selera dah. First half aku dah tahu tak ada selera dah. Dan ini benda yang kau balik home punya fans keluar stadium tu, satu benda yang teruk lah. Aku tak tahulah nak cakap ya atau tidak, tapi mungkin sebab aku lebih kepada nak tengok apa jadi lepas game-game besar ni. Maksudnya Manchester United akan menentang City, Chelsea, Arsenal, geng-geng besar lawan Spurs juga. So mungkin dia boleh meninggalkan United ataupun dipecat sekarang. Tapi mungkin juga aku rasa board sendiri ataupun director apa semua akan tunggu sehingga habis satu period ni, whether tengok dia okey atau tidak. Tapi baru-baru ni kita pun ada baca, tadi pun kita baca report yang board still lagi macam akan pegang dia. Tapi aku rasa tu dah hujung tanduk lah aku rasa. Masalahnya jugalah kalau kita tengok Ole ni, dia macam aku pernah cakap, dia bukan jurulatih yang teruk. Dalam masa 3 tahun ni aku rasa United bawah dia okey. Maknanya tak menang trofi tapi beraksi dengan okey orang kata. Tak adalah cemerlang gila sampai menang trofi tapi okey. Tapi masalahnya juga mungkin dia dah sampai satu tahap yang dah tak boleh nak out of idea. Out of idea. Takat tu lah. Dia dah sampai ceiling lah orang kata kan. And juga aku berpendapat yang Ole ni seorang yang dia baik. Bila orang baik ni kalau kita tengok kehidupan kita pun, bila kita terlampau baik sangat pun orang akan pijak kita. So kemungkinan pemain-pemain tersebut dia dah tak nak bagi extra effort sebab dia tahu aku bagi pun Ole okey je dengan aku. Faham tak? Itu pun satu masalah yang aku nampak. Mungkin Ole terlampau baik, dia tak garang ataupun pemain selesa dengan dia. Terlampau selesa yang membuatkan dia orang tu semua macam relax sikit bila dalam perlawanan. Kau rasa macam mana, Ril? Aku memang sembang-sembang lah. So aku kali konklusi aku kata player-player kat dalam tu sebenarnya diva lah. Majoriti dah diva dah, dengan gaji, dengan diorang punya status, lepas tu dengan manager yang begini, yang aku tak tahulah kalau mungkin kita sebut Van Gaal ataupun manager yang lepas ni mungkin tak akan berani buat sampai tahap ni lah, yang terlalu selesa macam ni. Aku kata mungkin Mourinho pun aku rasa diorang tak sampai ke tahap ni yang. Tapi Mourinho paling teruk, Ril. Teruk sebab memang player lah. Yalah sebab dia orang kata dressing room paling teruk time Mourinho. Dia orang kata sekarang ni ada dia dressing room tu tak teruk tapi dah ada sikit-sikit macam dah tak ada trust. Tapi lagi satu aku nak point out lah. Aku nak persoal pasal board of directors ataupun ownership Manchester United ni. Sebab aku rasa diorang kena ambil tanggungjawab. Satu sebab Ole tak menang berapa dalam masa 3 tahun ni. Tapi kau bagi kontrak
3 tahun. And sekarang tiba-tiba kau ada rasa macam, oh dia tak perform, kita kena pecat dia. Itu masalah buat Manchester United daripada dulu lagi. Because kau bagi ganjaran awal sangat. Macam pemain-pemain, kalau kau tengok pemain United, kebanyakannya semua gaji 200,000 ke atas. Bayangkan Rashford, Martial tak menang apa pun, tak pernah menang EPL, tapi gaji 200,000 ke atas. Pemain, kita bercakap pasal Pogba yang mungkin habis kontrak, mungkin dia nak demand 400,000. 400,000 tu untuk tak menang apa-apa, kan? So sama juga dengan manager. Jose sama juga, bagi kontrak baru sack. Van Gaal bagi kontrak baru sack. Ole pun dah jadi situasi yang sama. So aku rasa board dari segi tu dia orang buat keputusan yang tak berapa betul lah, dan terlampau rush lah kalau kau tanya aku kan. Pengurus atasan kena ambil benda ni sebagai iktibar, sebab bagi aku tak salah kalau Ole habiskan kontrak dia sampai hujung musim, lepas tu baru extend. Kalau dia okey, kita extend. Kalau tak okey, tak payah extend. Kalau Ole dilepaskan ataupun dipecat ataupun meninggalkan Manchester United, bekas pemain Liverpool pun ada cakap, dia kata Jamie Carragher cakap Manchester United perlukan pengurus lebih baik dari Ole. Dia pun cakap, dia kata Ole ni bukan pengurus tak bagus, cumanya dia dah sampai tahap yang dia bukan tahap elit lah. Tapi okey, kita bercakap pasal calon lah pula. Sekarang ni calon yang paling terang kita nampak Zidane dengan Conte lah. Betul. Kan? Tapi kau macam mana pandangan kau? Siapa lagi kalau bukan Sam Allardyce? Mungkin Sam Allardyce boleh bergabung dengan Mike Phelan, kan? Okay, tak adalah. Secara, kalau aku sebagai peminat bola ni, aku rasa diorang ni perlukan satu manager yang top lah. Okay, Zidane tu memang baik lah kan, CV kan, memang sangat power lah. Conte kita tahu dia punya part macam mana kan, dari segi untuk nak menangkan untuk satu tim tu, tapi kena ikut flow dia kan, kita faham. Tapi kalau untuk yang terdekat ni, aku rasa lah yang paling dekat, aku rasa Ten Hag ni lah. Ten Hag tak ada kerja lah? Bukan tak ada kerja. Bagus ke dia? Bukan tak ada. Aku rasa lah untuk sebab Manchester United ni, aku rasa kalau macam Zidane ke Conte ke pun, aku tak rasa boleh settlekan problem tu lah. Tapi Ten Hag boleh ke? Ten Hag lagi reputasi. Bukanlah, aku suka untuk pasal dia benda bola sepak baru lah kot, pembaruan. Aku tak tahu lah, aku suka dia punya cara lah. Cara dia, team dia, which is Ajax ni lah, since 2017 dia jaga ni. So aku minat lah dengan player-player yang dia ada. Tadic tu, kau tengok lah, Tadic tu dah macam Neymar dah kat Ajax tu sekarang. Dekat EPL tak ada apa-apa pun kat Soton tu. So lepas tu dengan dia orang punya, aku sukalah dengan board member dia, Mark Overmars ni apa semua masuk campur, apa ada Van der Sar lah di sebalik tu kan. So aku rasa orang-orang manager-manager macam ni kot yang boleh lah kot. Tapi kalau tak tahulah, aku rasa bahaya lah. Macam Zidane Conte tu sangat bahaya lah. Kenapa kau cakap bahaya? Pressure confirm dia orang nak kena buat bagi jadinya. Conte mungkin macam Conte tak, aku tak tahu lah, aku mungkin minat sikit lah kot, sebab kita dah pernah tengok dia kan, dia dah pernah buktikan. Pasal Zidane ni tak tahulah kan, tapi ikut CV macam kita sembang tu, betul lah dia lah paling layak. Aku baca sikit pasal Conte ni. Conte ni dia suka guna formasi 3-5-2. Dan beliau seorang jurulatih yang akan tuntut pemain untuk kerja keras. Betul. Kita tahu Conte ni dia demand pasukan beliau selalunya pasukan yang banyak berlari dan mempunyai banyak tenaga. Kau tengok sebelum ni dengan Inter Milan, Chelsea, juga dengan Juventus lah sebelum ni. Permainan beliau lebih direct dan lebih cepat untuk menyerang. Banyak guna corak secara counter. Tim Conte ni dia macam organize. Cumanya aku tak berapa minat Conte ni, mungkin sebab cara permainan lah. Dia bukan all out attacking. Dia bukan all out attacking punya ni. Tapi itulah sekarang ni pun MU yang masalahnya pertahanan. Betul lah. Mungkin dia boleh selesaikan masalah bertahan kan. Conte ni lepas tu lagi satu masalah yang aku ada dengan Conte ni, dia ada masalah perangai sendiri yang akan cari pasal dengan pemain, dengan orang lain. Tapi sebab tu juga, sebab dia ada pendirian, sebab tu juga kena ikut dengar cakap dia. Betul. Kalau kau tak ikut dengar cakap dia, kau susah nak, orang kata, sukses lah dalam apa yang dia nak buat. Sebab tu dia suka bergaduh dengan orang. Sebab dia, bagi aku dia demand. Dia seorang yang keras kepala, kau kena ikut cara aku. Menang dengan Juventus 3 kali, menang EPL dengan Chelsea, baru-baru ni menang Serie A lagi dengan Inter Milan. Yang paling penting dia ada pengalaman kat EPL tu lah, berbanding dengan Zidane. Bagi aku bukan pengurus yang sempurna, tapi pengurus yang ada rekod. Macam tu lah. So nak kata Conte ni first choice aku pun susah aku nak cakap. Tapi antara Conte dengan Zidane, kalau aku kena pilih, kemungkinan besar aku akan side sikit Conte. Sebab dia punya reputasi dia dekat EPL. Okay, Zidane pula, aku baca pasal Zidane pula sebab ini dua kandidat yang paling terang lah orang kata. Secara taktikal dia fleksibel, tak ada cara bermain yang tetap sangat.
banyak pakar bola sepak cakap Zidane ni pandai beri motivasi dan cara permainan dia sangat simple dan hubungan dia dengan pemain baik. Lebih kurang macam Ole lah. Orang kata kan positif, dia macam penyebab orang kata dressing room ni positif lah. Lebih kurang macam Ole juga. Dia bukan seorang pakar taktikal, hanya menggunakan taktikal mudah dan lebih fokus pada pemain untuk berikan freedom untuk pemain. So ini Zidane. Kita tak ada nampak macam 3-5-2, kita tak ada nampak macam cara pattern tu. Aku rasa dengan Real Madrid dulu simple je. And kita bagi freedom kat you, and then you boleh buat kerja yang sepatutnya lah. Tapi rekod dia menang 3 Champions League berturut-turut, tak pernah ada pengurus lain yang buat rekod tu. Menang La Liga 2 kali. Cumanya Zidane ni ada tanggapan yang mengatakan dia menang Champions League tu bukan sebab dia, sebab pemain-pemain yang berada dengan dia, pemain-pemain yang hebat. Tapi kalau kau tanya aku, kalau kau letak pengurus lain juga, adakah garanti dengan pemain-pemain hebat ni boleh menang 3 kali berturut-turut? Zidane ni must be something lah juga. Tak boleh lah kata sebab nasib je, betul lah. Apa pandangan kau kalau macam tu? Betul, sebab tu dia aku tekankan dari CV dia. Kuat kat situ. Kalau kau nak reject dia, bukan orang pertama yang kau reject lah. Kalau kau tanya aku Zidane, Conte, kalau aku tak boleh nak reject Zidane. Okay, kau akan side siapa kalau antara Zidane Conte? Dari segi pemahaman aku lah. Bila aku tengok masalah, aku pun macam kau agak Conte. Sebab aku rasa Conte ni dia akan settlekan bawah dulu. Dia akan kuatkan yang tu dulu. Lempang sama pemain. Mungkin dia datang kan, dia kahak ke sekok-sekok tu kan. Sebab aku tak rasa pun tim back four belakang ni bukanlah kata teruk gila ke apa. Aku rasa dia tak well organize je. Dia sekarang ni dia macam lost gila tu. Dia lost je. Dengan midfield pun yang lost. So diorang ni makna tak ada structure saja. Yang kau main macam gini. Dia tak ada. Benda tu tak ada. Sebab sekarang kalau kita bahas, kita nampak, kau tengok Ole pun, kau pun pening lah. Mana ada apa-apa, mana ada jerit-jerit apa pun. Gitu-gitu je kan. Jerit-jerit apa pun tak ada. Player pun rasa macam selesa je. Jadi tak ada apa-apa dengan dia ni. Frustration dia pun, dia seorang-seorang lah. Aku kalau diberi pilihan, sebab yang kita bercakap pasal Zidane, Conte, sebab dia orang tak ada kerja. Betul. Menganggur. Itu logik lah kan. Paling logik. Tapi ada orang juga sebut Pochettino, jurulatih PSG, kalau dia dipecat. Ada orang juga sebut Graham Potter. Graham Potter murah lah sikit nak dapat, sebab daripada Brighton kan. Graham Potter ada potensi, tapi tak ada rekod yang menang trofi apa. Kalau Man United ni nak menang trofi ni kan. Okey, tapi itulah dulu Jose Mourinho pun ada track record menang trofi, tak menang jugalah kan. So tapi ini pilihan aku. Kalau kau tanya aku memilih Brendan Rodgers. Aku suka Brendan Rodgers ni. Okey, Brendan Rodgers pun tak adalah track record menang trofi kecuali dengan Celtic lah. Cumanya style of play Brendan Rodgers ni aku suka sebab dia memang menerapkan attacking, all out attacking dengan pantas, menerapkan sistem permainan passing lah. Banyak pengalaman EPL bersama Liverpool, hampir menang betul. Di tangga kedua tahun 2013-2014. Kalau ikut atas kertas, skuad Liverpool time tu tak kuat. Betul. And menang 5, bolos 3 dia orang selalu. Macam tu lah. So bagi aku, lagi satu yang menyebabkan buat aku tertarik dengan Brendan Rodgers ni, sebab dengan Leicester City, Leicester City kau menang FA Cup. Dengan Leicester City, dengan skuad yang macam tu, kau boleh bersaing untuk top 6 almost every season dah sekarang dengan Leicester. So maksudnya pemain Leicester ni jenis yang bertukar-tukar. So dia konsisten, secara konsisten. Mungkin musim ni lah drop sikit, tapi sekarang ni tengah nak dapat momentum balik kan. So aku rasa dia seorang yang pengurus yang deserve a chance at a top club lah, kalau tanya aku. So aku sukalah cara Brendan Rodgers ni. Cumanya sekarang ni katanya dia bakal replace Pep Guardiola kalau Man City melepaskan Pep. Itu kandidat yang Man City nak. Kemungkinan besar Brendan akan tunggu opportunity itu. So aku tak tahulah macam mana kan. Tapi itu pilihan akulah, Brendan Rodgers. Tapi kalau kita bercerita pasal pilihan calon manager ni, tak ramai lah yang tak ada kerja kan. Macam kau cakap, mungkin Ten Hag, mungkin Zidane, mungkin siapa tadi, Conte kan. So yang high profile ni dah tak ramai lah kan. So aku tak tahu juga penonton, penyokong Manchester United, apa pilihan calon pengurus Manchester United kalau Ole dipecat, which aku tak tahu bila dia akan dipecat. Betul. Satu game lagi lah kita bagi. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.